Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung bacaan, huraian dan tafsiran daripada ayat 40 sehingga ayat 43 surah Al-Baqarah. Sebelum kita melihat pada huraian ayat-ayat tersebut, terlebih dahulu kita sama-sama membaca, mudah-mudahan menambahkan lagi keberkatan majlis yang sedia diberkati ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dari awal surah Al-Baqarah 3 jenis golongan manusia. Yang pertama yang beriman dan bertakwa. Yang kedua golongan yang kufur. Dan yang ketiga golongan yang munafik. Kemudian Allah Ta'ala menyebut pula berkenaan dengan
penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya Hawa untuk dilantik sebagai khalifah di atas muka bumi ini, dan bagaimana pertentangan yang berlaku sehingga hari kiamat di antara makhluk manusia dengan makhluk syaitan. Dan di penghujung ayat berkenaan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun." والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Kami berfirman, turunlah kamu semua daripada syurga itu, maka jika datang kepada kamu daripadaku petunjuk, sesiapa yang mengikut petunjukku maka tidak ada rasa takut dan bimbang lagi ke atas mereka. Yakni mereka pastinya akan selamat di dunia ataupun di hari akhirat. Dan orang-orang yang kafir serta mendustai ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu penegasan awal daripada Allah, bahawa di sana ada dua jalan kepada manusia. Sama ada memilih jalan petunjuk yang dibawa oleh rasul-rasul yang diutuskan, ataupun jalan kesesatan yang dibawa oleh syaitan dan iblis. Tempatnya telah ditegaskan awal-awal oleh Allah Ta'ala bahawa orang yang ikut petunjuk aku, dia akan bahagia dunia dan akhirat, dengan dimasukkan dia ke dalam syurga pada hari akhirat. Dan siapa yang membelakangi petunjuk yang diturunkan oleh Allah, maka dia akan masuk dalam neraka dan kekal selamanya. Setelah Allah Ta'ala mendedahkan, menceritakan itu semua, Allah datangkan pula kisah berkaitan dengan Bani Israel. Sebagai suatu contoh kepada kita umat Islam, untuk melihat bahawa inilah dia satu bangsa, walaupun mereka ini menerima nikmat yang melimpah ruah daripada Allah Ta'ala, tetapi mereka bangsa yang degil, menolak petunjuk yang dibawa kepada mereka oleh rasul-rasul yang diutuskan ramai di kalangan Bani Israel. Dan sebagai satu contoh bahawa inilah jenis sikap dan perangai satu bangsa yang mereka ini tidak layak untuk melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai pemimpin dan khalifah di atas muka bumi Allah. Sebagaimana yang telah kita huraikan dalam
ayat yang lepas berkenaan dengan khalifah, kita telah jelaskan bahawa khalifah ini adalah mereka yang menunaikan tugas dan tanggungjawab dengan penuh amanah, melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, bukan berdasarkan hawa nafsu dan akal fikiran. Yang menyeleweng, yang tak tunai amanah, tak bertanggungjawab itu dipanggil khalfun. Jamaknya khalufun, iaitu pemimpin-pemimpin yang menyeleweng, yang melakukan kerosakan. Hanya pemimpin yang amanah menaikkan tanggungjawabnya kepada Allah Ta'ala sahaja yang berhak ataupun yang benar-benar menaikkan tanggungjawab sebagai khalifah. Walaupun Bani Israel ataupun bangsa Yahudi ini mendakwa mereka adalah bangsa pilihan, kononnya mereka adalah daripada keturunan para Nabi dan Rasul, khususnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah Ta'ala telah menolak dakwaan mereka itu, bahawa hanya orang yang ikut ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim sahaja yang dianggap sebagai pengikut dan keturunan Ibrahim alaihissalam. Artinya yang mewarisi apa yang tinggalkan oleh Nabi Ibrahim bukan hanya dilihat dari sudut nasab, keturunan, kekeluargaan semata-mata, tapi lebih daripada itu dari sudut iman dan agama. Ini yang Allah Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Tuhannya telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimah, yakni dengan beberapa perintah. Lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah tersebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai pemimpin kepada seluruh umat manusia. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, bahkan juga daripada keturunan aku. Lalu Allah Ta'ala menegaskan, janji aku ini menjadikan kamu dan zuriat keturunan kamu sebagai pemimpin, sebagai khalifah yang layak untuk memimpin manusia, tidak akan diperolehi daripada orang-orang yang zalim. La yanalu ahdiz zalimin. Orang yang zalim tidak akan mendapat apa yang aku janjikan ini. Hanya yang ikut kamu sahaja yang layak untuk mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu melantik engkau dan zuriat engkau yang beriman sebagai pemimpin dan khalifah. Dalam surah Al-A'raf ayat 67-68 Allah Ta'ala menegaskan, ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu alladhina wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, bukan penganut Yahudi, bukan penganut Nasrani, tetapi kana hanifan muslima,
seorang yang berada di atas jalan yang lurus, seorang Muslim yang taat menyerah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim juga bukan di kalangan golongan musyrik yang menyekutukan Allah. Sesungguhnya manusia yang paling layak dengan Ibrahim alaihissalam ialah orang yang mengikutinya dan juga mengikuti Nabi ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang beriman. Dan Allah lah yang menjadi wali kepada orang yang beriman. Ayat-ayat ini menafikan kedudukan Bani Israel ataupun Yahudi, kononnya mereka ini bangsa yang terpilih, yang mulia, hanya semata-mata daripada keturunan para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Ataupun semata-mata kerana di kalangan mereka ramai yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul. Jadi Allah Ta'ala membawa kisah yang panjang yang menceritakan khusus berkait dengan Bani Israel. Surah Al-Baqarah ini bermula daripada ayat 40 sehinggalah ayat 1, 2, 3. Kisah yang mencerita secara khusus berkait dengan Bani Israel, yang menceritakan bagaimana sikap dan pendirian mereka terhadap petunjuk yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam yang diutuskan ramai di kalangan Bani Israel. Jadi sebelum ini Allah Ta'ala dah beritahu bahawa syaitan musuh yang nyata kepada kamu. Kemudian dibawa satu bangsa yang dikenali Bani Israel ataupun Yahudi. Mereka ini adalah juga musuh yang sekali-kali tidak akan reda kepada kamu sehingga kamu ikut mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini semua ayat kita akan sampai nanti. Tapi kita nak sebut di sini bagaimana kesinambungan daripada satu fasal ke satu fasal yang dibawa oleh Allah surah Al-Baqarah ini. Setelah menyebut berkenaan dengan khalifah dan pertemuan kita dengan orang, pertemuan kita manusia dengan syaitan, Allah bawa satu bangsa di kalangan manusia yang dikenali Bani Israel, ya, bagaimana sikap mereka supaya kita ini berwaspada dan mengambil peringatan agar tidak berperangai seumpama perangai Yahudi atau Bani Israel ini. Ini kaitannya dengan kisah ini, dan kita sekurang-kurangnya 17 kali sehari ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, supaya Allah beri petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus, bukannya jalan orang-orang yang Allah murka dan bukannya jalan orang-orang yang sesat. Ulama tafsir menyatakan al-maghdubi alaihim ialah Yahudi, ad-dhalin ialah Nasrani. Ini setiap hari kita baca surah Al-Fatihah sekurang-kurang 17 kali seharilah sembahyang. Maknanya dekatnya kisah berkenaan Bani Israel dengan kita umat Islam, supaya kita berwaspada dan beringat, dan supaya kita tidak menjadi ataupun berperangai seumpama perangai Bani Israel yang akhirnya dihukum oleh Allah dengan kehinaan, yang dilaknat. Daripada sejarah awal mereka sentiasa ditindas dan pelbagai bentuk penganiayaan sehingga mereka tidak ada negara
memiliki sebuah tanah air yang khusus. Sehinggalah pada kurun yang ke-19 dan awal kurun yang ke-20, usaha-usaha ke arah penubuhan negara Yahudi bermula. Khususnya selepas deklarasi Balfour 1917 yang mencadang dan menyokong ke arah penubuhan negara Yahudi di Palestin selepas daripada peperangan dunia yang pertama. Itulah latar belakang apa yang saya nak sebut kesinambungan, ya, al-munasabah. Kenapa Allah Ta'ala bawa kisah Bani Israel dengan ayat dan kisah yang panjang setelah menyebut berkenaan dengan tugas tanggungjawab kita manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang menarik, ayat pertama berkenaan dengan kisah secara khusus berkait dengan Bani Israel ini berbunyi, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Allah Ta'ala tutup kisah mereka juga dengan menyebut, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Ayat 1, 2, 3. Ayat 124 sehingga ayat 142 ada masih lagi sebut berkaitan dengan Bani Israel. Tapi ayat 124 itu dah berkait dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang diperintah oleh Allah untuk membina Kaabah. Kemudian berkait dengan cerita sikap Bani Israel Yahudi di Madinah apabila turunnya perintah perubahan arah kiblat. Tapi yang kita kata 40 hingga 1, 2, 3 ini kisah khusus berkait dengan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kamu semua akan nikmatku yang aku telah kurniakan kepada kamu. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah janji aku kepada kamu. Ufi bi'ahdikum, nescaya aku tunaikan janji aku kepada kamu. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku hendaklah kamu rasa gerun dan takut. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Siapakah Bani Israel ini? Israel adalah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melalui Siti Sarah lahirnya Ishaq. Melalui Siti Hajar lahirnya Ismail. Dan daripada Ishaq lahirnya Nabi Yaqub alaihimus salatu wassalam. Nabi Yaqub inilah yang digelar dalam bahasa Ibrani Israel dengan maksud Abdullah ataupun Safwatullah, hamba Allah ataupun pilihan Allah. Dalam bahasa Ibrani, Isra maknanya Abdun, Il maknanya Allah dalam bahasa Ibrani.
bahasa orang Yahudi. Isra dengan makna abdun ataupun safwah, hamba ataupun pilihan. Il maknanya Allah. Dan Nabi Yakub alaihi salam ini ada 12 orang anak daripada 4 orang isteri. Isteri yang pertama bernama Li'ah. Melalui isterinya bernama Li'ah ini, Nabi Yakub ada 6 orang anak. Dan salah seorang daripada 6 orang anak itu bernama Yahuda. Daripada isteri yang kedua yang bernama Rahil, ada 2 orang anak yang bernama Bunyamin dan Yusuf alaihissalam. Manakala daripada isteri yang ketiga yang bernama Zulfa, iaitu hamba perempuan kepunyaan Li'ah, iaitu hamba perempuan kepunyaan isteri pertama Yakub, kemudian berkahwin dengan Nabi Yakub, dapat 2 orang anak. Dan daripada isteri yang keempat yang bernama Balha, iaitu hamba perempuan milik Rahil, iaitu isteri yang kedua, juga ada 2 orang anak. Kesemuanya 12. Salah seorang daripada mereka itu Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kisah mereka ini disebut panjang lebar oleh Allah dalam surah Yusuf. Apabila Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi bagaimana bintang sebanyak 11 kaukaba, 11 kaukaba, 11 bintang yang tunduk sujud, yang kemudiannya dilihat secara realiti dan sejarah yang panjang apabila Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu menjadi Menteri Kewangan ataupun khazin, penjaga pembendaraan negara Mesir. Apabila ke-11 orang adik-beradik Nabi Yusuf ni tahu sebenarnya yang menjadi pembendaraan kerajaan Mesir waktu itu, mereka akhirnya tunduk sujud menghormati Nabi Yusuf. Dan inilah makna di sebalik mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini tak termasuk daripada anak perempuan. Anak perempuan ada juga. Ini daripada anak lelaki 12 orang. Daripada 12 orang inilah lahirnya zuriat anak cucu Nabi Yakub alaihissalam, yang kemudian ini disebut Bani Israel. Bani iaitu anak cucu cicit Yakub alaihissalam. Bani Israel, anak cucu cicit Israel, iaitu Nabi Yakub. Daripada zuriat mereka inilah, daripada zuriat 12 orang inilah, ya, membentuk satu keturunan ataupun bangsa yang dikenali dengan Bani Israel. Mereka juga disebut sebagai bangsa Yahudi. Disebut juga sebagai bangsa Yahudi. Kenapa digelar dengan Yahudi? Sebahagian ulama menyatakan mereka dinamakan sedemikian sempena dengan taubat mereka setelah mereka menyeleweng dan sesak kerana menyembah patung anak lembu. Ketika Nabi Musa meninggalkan mereka
untuk pergi bermunajat di Turi Saina untuk menerima Taurah daripada Allah. Selama 40 hari 40 malam ditinggalkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Kita akan sampai kepada ayat berkenaan nanti. Pergi sembah patung anak lembu, akhirnya mereka bertaubat. Jadi mereka berkata, inna hudna. Hudna maknanya tubna wa raja'na. Kami bertaubat dan kami kembali semula kepada petunjuk. Daripada kalimah hudna itulah lahirnya perkataan Yahudi. Hudna, kami kembali. Itu satu pendapat. Dan pendapat yang kuat yang ditarjih oleh para ulama, termasuk Al-Biruni, dinamakan mereka sebagai Yahudi sempena dengan nama salah seorang daripada anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuda daripada isterinya yang pertama iaitu Rahil. Yahuda. Kebiasaan dalam bahasa Arab apabila daripada kalimah asing yang nak diarabkan ada beberapa perubahan pada huruf. Ya. Jadi Yahuda itu zal ditukarkan kepada dal. Jadi inilah pendapat yang dipandang kuat oleh sebahagian ulama-ulama sirah. Disebut Yahudi kerana seseorang daripada anak Nabi Yaqub bernama Yahuda. Sebelum kita pergi melihat dengan lebih panjang melalui ayat-ayat yang kita akan bacakan nanti, barangkali ada baiknya juga kalau kita lihat sedikit secara ringkas sejarah perkembangan Bani Israel ini. Bila bermula dan bagaimana akhirnya kesudahan mereka. Al-Syekh Al-Doktor Muhammad Said Tantawi, bekas Syekhul Azhar, dalam kitabnya Banu Israel fil Quran was Sunnah, telah menjelaskan secara ringkas sejarah perkembangan Bani Israel daripada awal ini dengan membahagikan kepada 5 fasa. Fasa yang pertama bermula selepas mereka berhijrah daripada Palestin ke Mesir. Kisah yang diceritakan oleh Allah dalam surah Yusuf alaihissalam. Nabi Yaqub alaihissalam membawa anak cucu mereka berhijrah dan tinggal di Mesir apabila diminta oleh Nabi Yusuf sendiri untuk mereka tinggal bersama dengannya di sana. Ketika itu jumlah yang dibawa oleh Nabi Yaqub alaihissalam seramai 66 orang daripada anak dan cucu lelaki, tak termasuk yang perempuan. Masa tu jumlah mereka daripada 12 orang ni, daripada 11 orang ni yang ada di Palestin ketika itu, ya, dan juga anak cucu Nabi Yaqub yang ada seramai 66 orang yang berhijrah ke Mesir. Dan mereka tinggal di sana bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Mesir ketika itu di bawah pemerintahan kerajaan yang dikenali dengan Hyksos. Mereka hidup dalam keadaan yang aman, dilayan dengan baik oleh kerajaan Hyksos pada ketika itu. Ulama sirah menyebut berlarutan sehingga 10 kurun. 10 kurun lebih, iaitu 1011 tahun.
mereka berada di bawah kerajaan Hyksos dalam keadaan yang aman. Sehinggalah akhirnya kerajaan Hyksos ini dijatuhkan dan diambil alih pemerintahannya oleh kerajaan yang dikenali dengan Firaun. Sebenarnya kerajaan yang disebut sebagai Firaun itu, Firaun ni gelaran. Ya, kerajaan Firaun. Firaun itu gelaran, bukan nama orang. Ya. Raja atau pemerintah yang menguasai Mesir. Macam kita gak presiden ataupun yang di-Pertuan Agong, dia punya jawatan nombor 1 negara. Sebelum kerajaan Hyksos ini, Mesir telah pun berada di bawah Firaun, kerajaan Firaun. Tetapi oleh kerana berlaku pergolakan yang begitu hebat, sehingga menyebabkan mereka menjadi lemah dan diambil kesempatan oleh Raja Hyksos ini untuk menguasai dan memerintah Mesir. Dan di zaman itulah Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir. Jadi 1011 tahun Nabi Yaqub bermula dengan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan anak cucu Nabi Yaqub, dan mereka berketurunan, beranak pinak, hidup dalam keadaan yang aman di sana. Sehinggalah kerajaan Hyksos ini dijatuhkan kembali dan diambil alih oleh kerajaan Firaun. Maka keadaan mula menjadi berubah. Khususnya di zaman kerajaan Firaun di bawah pemerintahan Ramses yang kedua. Firaun zaman Nabi Musa itu dikenali dengan Ramses Ats-Tsani. Tuan-tuan sekalian. Ya. Cuma Quran tak sebut Ramses lah. Ya, Quran sebut Firaun lah. Wa qala Firaun, tak sebut wa qala Ramses. Ya. Jadi ahli sejarah menyebut dia banyak keluarga sebenarnya. Banyak orang kata dinasti. Mari kita kata dinasti Firaun lah. Di bawah dinasti Firaun ni banyak raja-raja dia. Hak zaman Nabi Musa tu zaman Firaun Ramses yang kedua. Hari ini di Mesir ada satu bandar, dia kena dengan bandar Ramses. Ya? Bandar Ramses di tengah bandar Mesir, Kahirah. Itu nama Firaun zaman Nabi Musa. Di zaman inilah Bani Israel mula dilayan dengan layanan yang buruk oleh penduduk Mesir daripada keturunan bangsa Kipti, iaitu di bawah pemerintahan Firaun Ramses yang kedua. Pelbagai penganiayaan, penindasan yang dilakukan ke atas bangsa ataupun Bani Israel ini di bawah pemerintahan Ramses yang kedua. Dan dalam tempoh tersebutlah akhirnya Nabi Musa diutuskan oleh Allah. Dalam tempoh tersebut. Ini cerita di Mesir lagi lah, pasal pertama ni. Nabi Musa alaihissalam diikuti kemudiannya Nabi Harun alaihissalam diutus oleh Allah menjadi rasul untuk memimpin Bani Israel dan menyelamatkan mereka daripada kezaliman dan kekejaman Firaun. Di samping menyeru agar Firaun bapa angkatnya sendiri supaya beriman kepada Allah. Keadaan itu berlarutan sehinggalah Nabi Musa membawa keluar dengan perintah daripada Allah, ya, bawa keluar Bani Israel keluar daripada Mesir. Keluar daripada Mesir. Dan fasa yang pertama ini berakhir dengan mereka menyeberangi lautan. Habis di situ. Maknanya mereka dah keluar daripada Mesir.
Firaun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis fasa yang pertama yang dilalui oleh Bani Israel setelah mereka diselamatkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Setelah lebih daripada 10 kurun mereka berada di Mesir. Kemudian masuk fasa yang kedua. Bani Israel ini dengan dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, dengan nikmat sebegitu besar daripada Allah Ta'ala, kemuncaknya Allah selamatkan mereka daripada Firaun dan bala tenteranya dengan menyelamatkan mereka melalui satu cara yang tak terfikir oleh akal manusia. Lautan yang luas, yang dalam tiba-tiba terbelah, membentuk 12 lorong, dilalui oleh 12 kabilah Yahud Bani Israel ini. Daripada 12 keturunan, ya, anak beranak Nabi Yaqub ni. Itu satu nikmat yang begitu besar daripada Allah. Diselamatkan dengan cara yang tak terfikir oleh mereka. Tapi selepas daripada itu, dalam perjalanan dan pengembaraan mereka seterusnya, mereka kembali menjadi manusia yang degil dan engkar kepada Allah serta Nabi Musa, Nabi Harun alaihimassalam. Dan dalam surah Al-Baqarah ni, episod inilah, fasa inilah banyak ceritanya. Dalam surah Al-Baqarah, cerita mereka dikepung oleh Firaun dan diselamatkan oleh Allah, tu surah lain. Ya, cerita mereka setelah diselamatkan daripada Firaun, sehinggalah mereka diperintah untuk masuk ke Palestin, berjuang dan berjihad. Itu banyak disebut dalam surah Al-Baqarah ini. Di antara penyelewengan yang mereka tunjuk dan tempoh tersebut ialah ketika dalam pengembaraan dan perjalanan mereka yang seterusnya itu, mereka melalui satu kaum yang menyembah patung berhala. Bila mereka tengok satu kaum sembah satu berhala sebagai Tuhan lain daripada Allah, tiba-tiba minta juga pada Nabi Musa nak sembah juga patung berhala itu. Ini Allah Ta'ala sebut kisah mereka dalam surah Al-A'raf ayat 137, 141. Tuan-tuan boleh belajar kalau saya nak baca panjang. Surah Al-A'raf ayat 138 hingga 141. Ini kisah mereka bila tengok satu kaum sembah patung berhala, nak sembah etek. Padahal mereka dah beriman dengan Allah, dengan Musa dah beliau tu. Allah dah selamatkan mereka. Ini punya sikap perangai Bani Israel. Nak sembah patung berhala. Nabi Musa tak layan dan teruskan perjalanan. Dan sampai masa janji Allah dengan Nabi Musa. Untuk Allah Ta'ala kurniakan kepadanya Taurat. Lalu Nabi Musa meninggalkan Bani Israel kepada Nabi Harun untuk pergi ke satu bukit yang hari ini dikenali dengan Jabal Musa di Turi Sinai. Alhamdulillah, semasa belajar di Mesir saya sempat naik ke muncak Jabal Musa ni. Naik pukul 2-3 pagi gitu sampai subuh. Sempat tengok matahari terbit. Tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah dan di situlah dia menerima Taurat. Bila dia balik, dah tempoh peninggalan Nabi Musa tu, Bani Israel mula sesat.
apabila Musa As-Samiri mula mencipta ataupun buat patung anak lembu daripada kakamah, perhiasan yang dipakai oleh orang-orang perempuan Bani Israel yang ada ketika itu. Dan dengan izin Allah, tiba-tiba sebagai satu ujian dan fitnah kepada mereka, bersuara. Lahu khwa, bunyi suara lembu. Hidup. Setengah riwayat sebut bekas tapak kaki kuda Jibril alaihissalam. Dia ambil disapu. Wallahu alam. Tapi Quran sebut begitulah. Jadi ada Musa hak jeruh, ada juga Musa hak tak jeruh. Setengah riwayat sebut Musa Kalimullah ni anak angkat Fir'aun. Musa As-Samiri ni anak angkat Jibril. Wallahu alam. Barangkali itu juga sebahagian pada Israeliat. Kita tak mahu tambah sangat bab tu. Tapi kerja penyelewengan ini dipelopori oleh Musa As-Samiri. Mereka sembah patung anak lembu tu. Ini penyelewengan yang berlaku. Kisah mereka kita akan baca nanti. Dan surah Al-Baqarah juga. Dan daripada mereka sehinggalah sampai perintah daripada Allah agar mereka masuk ke Palestin. Berjihad. Membebaskan Palestin dan mereka dijanjikan oleh Allah untuk masuk dan menduduki Palestin. Tetapi mereka enggan. Kerana mereka ni bangsa pengecut ni Bani Israel. Apabila diberitahu bahawa di dalam Palestin itu ada satu kaum Jabbarin, kaum yang gagah perkasa, menyebabkan mereka kecut, takut untuk berjuang dan berjihad. Kisahnya panjang, detail kita akan cerita semula. Saya sebut rangka-rangka saja. Quran inilah kita baca bila Nabi Musa suruh mereka masuk berjuang dan berjihad, bebas masuk ke Palestin. Mereka kata apa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah wahai Musa dengan Tuhanmu berjuang dan berjihad, kami duduk saja sini. Menang ke bawah kita masuk. Ini perangai Bani Israel. Jangan jadi lagu tu. Tengok saja. Tak mau buat kerja, tak mau berjuang dan berjihad. Tapi bila menang tak apa. Nak suruh meleh 3 ekor lembu pun kita meleh. Raih kemenangan. Dia depan kali. Tapi kerja usaha ke arah nak menangkan Islam, tengok saja ya. Ini Bani Israel. Akibatnya Allah menghukum sesat ke atas mereka. Sesat di padang pasir. Yatihun, mereka sesat di padang pasir selama tempoh 40 tahun. Duk belega tak tulis, tak jumpa jari jalan keluar. 40 tahun, tuan-tuan sekalian, berapa generasi? Dan tempoh 40 tahun mereka sesat di padang pasir, itulah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat. Dan tempoh tersebut akhirnya dipimpin oleh pengikut setia anak murid Nabi Musa alaihissalam yang apa? Yang setia, yang bernama Yusha' bin Nun. Oleh kerana generasi saluran 1 ni banyak kan tak ada lah. Ya, saluran 2 pun tinggal sikit-sikit. Hak ada saluran 3, saluran 4. Orang yang sudah dibiasakan dengan kehidupan di padang pasir, yang dididik dengan baik, mereka inilah dipimpin oleh Yusha' bin Nun, akhirnya masuk berjuang dan berjihad untuk masuk Palestin, dan mereka berjaya. Mereka berjaya. Dalam keadaan seperti itu pun masih engkar lagi dengan perintah Allah. Masih lagi engkar perintah Allah Ta'ala.
Kisah mereka ini disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 58 kita akan baca. Wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata allati wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haythu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Ayat 58 surah Al-Baqarah, kita akan sapa nanti. Maknanya Allah Ta'ala perintah mereka masuk ke Palestin dalam keadaan menyebut hittah. Hittah maknanya, ya Allah, ampun dan gugurkanlah dosa-dosa kami. Fabaddala alladhina zalamu qawlan min allazi qila lahum. Dalam keadaan mereka sebegitu statusnya, maknanya dah sahut dah suruh orang untuk berjuang dan berjihad ni, tapi bila suruh perintah masuk ke Palestin dalam keadaan sebut hittah, mereka ubah. Kata ulama, daripada hittah pada hintah. Hintah ni gandum. Ingat ke benda juga puak-puak Bani Israel ni. Ubah kalam Allah. Ubah kalimah yang Allah perintah supaya sebut. Dia ubah kata lain. Kemudian Yusha' bin Nun terus memimpin mereka dan memerintah mentadbir Palestin. Selepas berakhir wafatnya, meninggalnya Yusha' bin Nun, Bani Israel di Palestin diperintah oleh sebuah kerajaan yang dikenali zaman Ahdul Qudah. Zaman pemimpin-pemimpin Bani Israel yang memimpin Palestin menggelarkan mereka dengan gelaran qadi. Ya? Tadi Firaun, Heksus, hari ini qadi, Qudah. Sebagai gelaran. Dan mereka di bawah pemerintahan Qudah ini berlarutan sehingga 15 orang pemerintah. Sehinggalah pemerintah yang terakhir di zaman tersebut, dalam fasa yang kedua Bani Israel ini, selepas daripada menyeberangi lautan sehingga menguasai Palestin dan diperintah oleh pemerintahan yang disebut zaman Al-Qudah. Qudah jamak plural kepada kalimah qadi. Qadi ni hakim lah. Gelaran kerajaan masa tu. Ya? Ahdul Qudah dipanggil. Zaman kerajaan yang disebut sebagai Qudah. Seramai 12 orang. Sehinggalah kepada yang terakhir yang bernama Samuel, yang banyak berlaku kerosakan dan penyelewengan di zaman itu menyebabkan rakyat Bani Israel bangun memberontak. Akhirnya jatuhlah kerajaan Bani Israel di bawah ataupun di zaman yang disebut Ahdul Qudah. Habis fasa yang kedua. Berakhirnya Ahdul Qudah. Zaman pemerintahan qadi dipanggil. Digelar dengan gelaran qadi. Kemudian dia beralih kepada zaman pemerintahan disebut Ahdul Muluk, zaman raja. Ahdul Muluk, zaman raja. Muluk ni raja-raja. Disebut raja-raja pula situ. Tadi Ahdul Qudah. Jadi fasa yang ketiga bermula dengan pemerintahan yang digelar dengan Ahdul Qudah, zaman Ahdul Muluk, zaman raja-raja. Ia berlarutan dengan 3 orang pemerintah, iaitu Raja Talut, Raja Nabi Daud dan Raja Sulaiman. Ini fasa yang ketiga. Ya. Talut, kita dengar kisah Talut yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 43 hingga ayat 254. Ayat 243 dengan ayat 254 surah Al-Baqarah. Kisah Talut berdepan dengan Jalut. Talut ni Allah pilih jadi raja dan pemerintah kepada Bani Israel. Setelah mereka dianiaya, dizalimi, ramai yang dibunuh, tidak ada pemimpin yang nak memimpin mereka.
untuk berdepan dengan musuh di kalangan rakyat Palestin. Ya, rakyat Palestin yang sedia ada masih wujud situ, masih ada di Palestin tu. Berlaku peperangan, pertembungan, dan rakyat Bani Israel ini, bangsa Bani Israel ini selalu tewas kerana tidak ada pemimpin yang berbawa. Sehinggalah Allah lantik Talut menjadi raja mereka, dan Talut telah berjaya banyaklah peperangan, dan kemuncak peperangan yang paling masyhur yang disebut dalam Al-Quran ialah Talut ketika berdepan dengan Jalut dan mereka menang. Nabi Daud juga terlibat dalam peperangan tersebut. Selepas Talut meninggal dunia, diganti oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Daud wafat, diganti oleh anak dia Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Bani Israel di Palestin pecah dua. Satu dipimpin oleh anak dia, anak dia Nabi Sulaiman yang bernama Rahba'am bin Sulaiman. Dia membentuk kerajaan di bahagian selatan yang disebut kerajaan Yahuda, kerana dia disokong oleh Yahuda dan juga Bunyamin. Keturunan Yahuda dan keturunan Bunyamin sokong kerajaan anak dia Nabi Sulaiman ini, yang bernama Rahba'am bin Sulaiman, yang menguasai dan memerintah di bahagian selatan Palestin. Bahagian utara dipimpin oleh seorang yang dikenali dengan Yarba'am, disokong oleh 10 lagi keturunan ataupun kabilah Yahudi tadi, Bani Israel 10 lagi itu. 2 sokong anak Nabi Sulaiman di bawah selatan Palestin, bahagian utara yang dikenali sebagai Mamlakah Israeliyah, iaitu kerajaan Israel. Bawah selatan kerajaan Yahuda dipanggil. Ini dah masuk fasa yang keempat bila Nabi Sulaiman wafat. Ya. Nabi Sulaiman wafat, berakhirlah fasa yang ketiga. Bila diambil alih oleh anak dia, dan akhirnya pecah dua pasal tak sepakat dalam pelantikan raja pemerintah selepas wafat Nabi Sulaiman. Satu di selatan, satu di utara. Sehinggalah fasa yang keempat ni berlarutan, sehinggalah kerajaan Israel di sebelah utara yang dipimpin di sebelah utara yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin di kalangan Bani Israel yang diasaskan peringkat awal oleh Yarba'am itu, akhirnya musnah apabila diserang oleh Sarjun, iaitu Raja Ashur, pada tahun 1721 sebelum Masihi. Itu utara. Kemudian bahagian selatan, kerajaan yang diasaskan oleh Rahba'am tadi, anak Nabi Sulaiman tu, juga akhirnya jatuh apabila diserang dan dimusnahkan oleh Bakhtanusar. Maka Palestin pun jatuh. Ya. Bermula daripada pemerintahan Bakhtanusar di Palestin, berada di bawah kekuasaan Bakhtanusar ni, salah satu daripada kerajaan yang menguasai dunia. Di samping Namrud, dia ada 2 buah kerajaan yang kufur menguasai dunia, yang kufur, dan 2 buah kerajaan Islam yang menguasai dunia. Hak kufurnya ialah kerajaan Namrud dan Bakhtanusar. Adapun kerajaan Islam, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan kerajaan Zulkarnain yang menguasai dunia daripada barat ke timur. Jadi Bakhtanusar ni serang dan menguasai Palestin. Semenjak daripada itu, rakyat Bani Israel hidup dalam keadaan tertindas. Dan kerajaan Bakhtanusar ini yang terus menjajah Palestin berlarutan, sehinggalah Rom menyerang dan menguasai Palestin. Maka berakhirlah fasa yang keempat. Dan bermula fasa yang kelima, Palestin di bawah kerajaan Rom, di bawah pemerintahan Rom,
Dan ketika itu, sebahagian besar di kalangan orang-orang Yahudi, Bani Israel, keluar berselerokan di atas muka bumi. Dan sebahagian daripada mereka berhijrah pergi ke kepulauan Arab, khususnya di Madinah Al-Munawwarah. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah dan Qainuqa. Qainuqa duduk dalam Madinah, Bani Nadir dengan Quraizah duduk luar Madinah. Lebih kurang 4 ataupun 5 batu di satu tempat di luar daripada Madinah. Dan begitulah keadaan mereka, terus dalam keadaan yang hina. Tidak ada satu tanah air, negara, sehinggalah pada kurun yang ke-19 dan awal kurun yang ke-20, selepas peperangan dunia yang pertama, khususnya selepas deklarasi Balfour 1917 yang menyokong dan mencadangkan ke arah penubuhan negara Yahudi di Palestin. Maka usaha ke arah itu berlakulah sehingga tertubuhnya negara Palestin, dan berlakulah apa yang berlaku sehingga hari ini. Itu muslimin-muslimat sekalian, ya, pasal perjalanan perkembangan Bani Israel. Sehingga hari ini kita ikuti, ya, berkenaan dengan Bani Israel ini, satu bangsa khianat yang degil, yang tak pernah untuk menunaikan janji, ya, bukan kata nak tunai janji dengan manusia, dengan Allah dan Rasul pun mereka khianat. Bahkan ramai di kalangan Rasul-Rasul yang diutuskan di kalangan mereka bunuh. Ini Bani Israel, tuan sekalian. Jadi inilah yang Allah Ta'ala seru, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kamu akan nikmatku ke atas kamu semua. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dan tunaikanlah janjimu, nescaya aku tunaikan janji aku kepada kamu. Apakah nikmat yang dimaksudkan? Terlalu banyak. Terlalu banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada bangsa Bani Israel ini, yang terlalu besar. Antaranya, mereka diselamatkan daripada kepungan Firaun dan bala tenteranya dengan laut terbelah membentuk 12 lorong. Ketika mereka sesat di padang pasir 40 tahun tu, tak ada bekalan makan minum, turun daripada langit Maidah. Al-Maidah, surah Maidah tu hidangan daripada langit. Al-Manna was-Salwa, manisan dan burung puluh. Ini Allah kurnia kepada mereka. Nikmat Allah lantik rasul-rasul ramai di kalangan mereka. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan. Air terpancar daripada batu yang pejal. Nabi Musa pukul batu yang pejal 12 lubang untuk diminum oleh 12 kabilah Bani Israel. Pasal tengah padang pasir sesak 40 tahun. Nabi Musa pukul batu sehingga mengalir air menjadi mata air. 12 mata air. Ini nikmat yang terlalu banyak yang Allah kurniakan kepada mereka. Maka Allah sebutkan di sini, wahai Bani Israel, ingatlah olehmu akan nikmatku ke atas kamu, dan tunaikanlah janji kamu kepada aku. Apa janji Allah kepada mereka? Sebagian ulama mengatakan janjinya sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 187. Wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan ahli kitab
supaya mereka menjelaskan kandungan Alkitab itu pada manusia seluruhnya, dan jangan kamu sembunyikan walaupun satu ayat. Ini janji Allah yang Allah ambil daripada mereka. Tunaikan janji itu. Ayat ini turun kepada Nabi SAW, ya, ketika berhadapan dengan orang Yahudi di Madinah, supaya mereka ingat nikmat yang Allah beri pada datuk nenek moyang mereka selama ni, dan ingat janji mereka supaya menyampaikan, menjelaskan segala apa yang terkandung dalam Alkitab, jangan sembunyi walaupun satu ayat. Dan sebahagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, kata Imam Al-Qurtubi, dia bersifat umum, bukan tertentu pada perintah yang khusus sahaja. Semua perkara yang berupa perintah daripada Allah, yang berupa larangan daripada Allah, termasuklah perintah supaya mereka beriman dengan Nabi akhir zaman, yang telah disebut kisah itulah kitab mereka. Ini juga janji yang Allah tetapkan kepada mereka melalui Rasul yang diutuskan. Maka tunaikan janji itu, iaitu dengan kamu laksanakan segala perintah dan tinggal segala larangan, dan termasuk perintah itu ialah beriman dengan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ufi bi'ahdikum, tunaikan janji kamu kepada aku. Tunaikan janji kamu kepada aku. Ufi bi'ahdikum, aufu bi'ahdi, tunaikan janji aku. Ufi bi'ahdikum, nescaya aku tunaikan janji aku kepada kamu, iaitu dalam bentuk ganjaran pahala dan juga syurga di hari akhirat. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku hendaklah kamu rasa gerun dan takut. Seterusnya Allah Ta'ala memerintahkan lagi kepada Bani Israel ini, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu dengan apa yang diturunkan sebagai membenarkan apa yang ada bersama dengan kamu. Kata ulama, yang dimaksudkan dengan apa yang aku turunkan itu ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kamu, iaitu Taurat. Maka berimanlah dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bila Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, maka seluruh kitab dan ajaran Rasul yang terdahulu dinasahkan. Yang terpakai hanyalah Al-Quranul Karim. Semua manusia yang sempat dengan Nabi wajib beriman dengan Nabi SAW. Sehingga disebut dalam satu hadis, Nabi beri amaran bahawa kalau Musa masih hidup sekalipun, dia kena beriman dengan aku. Lau kana Musa hayyan, lau bada lakum Musa, lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu ila tiba'i. Dan satu riwayat, kalau Musa ditakdirkan masih hidup, di zaman aku dibangkit menjadi Rasul, dia kena ikut aku. Dia kena beriman dengan aku. Dalam riwayat yang lain, Nabi beri amaran, lau bada lakum Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum an sawa'is sabil. Kalau ditakdirkan Musa muncul di kalangan kamu, lalu kamu ikut Musa, kamu ikut ajaran Taurat yang dibawa, kamu tinggal aku, tinggal petunjuk Al-Quran, kamu akan sesat daripada jalan yang sebenar. Nabi Musa dah ikut Taurat pun boleh sesat. Ini kan pula manusia hari ini yang sambut maulidur Rasul esok lusa ni, kalau nak cinta kepada Nabi, tak ambil pun sunnah yang ditinggalkan oleh baginda, petunjuk Al-Quran dan hadis-hadis sebagai ajaran. Bawa daripada mana-mana pemikiran manusia yang kufur dengan Allah, sebahagiannya tak ada hubungan langsung dengan agama samawi. Taurat tu daripada Allah pun kamu boleh sesat kalau tinggal Quran. Bagaimana?
kalau ambil daripada pemikiran manusia, daripada barat, daripada penjajah, daripada orientalis, daripada mana-mana fahaman ciptaan manusia, meninggalkan Al-Quran, ajaran yang dicipta oleh manusia yang tak ada kaitan dengan samawi, tinggal Quran, maka berganda lagi kesesatannya. Itu kita beritahu secara umum. Kita bukan nak kata ke siapa-siapa, bukan nak tuju pada siapa-siapa, tapi secara umumnya memang kita tuju pada manusia lah, yang masih hidup, yang memang ada kena-mena dengan orang hidup. Setengah orang dia kata tak ada kena-mena dengan orang mati, orang hidup. Lepas tu tak bertepak tu. Tak? Ini yang saya kata ni tak ada kena-mena dengan orang mati, orang hidup. Tapi yang saya kata ni memang tak ada kena dengan orang mati. Ada kena-mena dengan kita yang masih hidup ni. Tinggal Quran kerana ikut Nabi Musa, ikut Taurat sesat. Tak tahulah apa manusia hari ini. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Bani Israel Yahudi ini supaya mereka beriman dengan Al-Quran dan meninggalkan apa yang telah diterima sebelum daripada ini, Taurat, Injil, kerana telah dinasahkan dengan turunnya Al-Quran, kerana Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada bersama kamu itu Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, jangan kamu menjadi golongan yang pertama kufur dengan Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kamu jual ayat-ayat aku, kata Allah. Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Maksudnya menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat-ayat Allah kerana nak mendapat sedikit habuan dunia. Al-Imam Al-Qurtubi menyebut, hadhihi al-ayah wa in kanat khassatan bi Bani Israel fahiya tatanawalu man fa'ala fa'lahum. Imam Qurtubi menyebut dalam tafsirnya, ayat ini walaupun diturunkan khusus kepada Bani Israel, tetapi ia juga merangkumi sesiapa sahaja yang berperangai seumpama perangai Bani Israel. Ini yang disebut oleh ulama-ulama dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu Ulumul Quran, ketika membicarakan soal sebab-sebab nuzul, asbabun nuzul. Di sana ada satu bab kaedah yang disebut oleh ulama-ulama dalam ilmu Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu dia ambil daripada lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus. Memang sebab yang khusus kepada Bani Israel, tapi ayat ini lafaznya umum, makna sesiapa sahaja yang berperangai seperti mereka termasuk dalam ayat ini, iaitu jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit, antaranya dengan kamu mengambil rasuah untuk mengubah kebenaran, nak jaga kedudukan sehingga menyembunyikan kebenaran, ataupun enggan untuk menyampaikan ilmu, menaikkan tanggungjawab untuk memimpin masyarakat, mengeluarkan mereka daripada jahiliah kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada ilmu ataupun yang kita sebut sebagai ustaz ataupun ulama hari ini, sesiapa yang mencari ilmu kerana dunia, habuan dunia yang dicari, orang seperti ini, kata Nabi, tak akan dapat mencium bau syurga di hari akhirat. Sebagaimana disebut dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Sesiapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya dia cari semata-mata kerana Allah, tiba-tiba dia belajar
liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Menuntut ilmu untuk dapat habuan dunia. Sehingga dia sanggup menyembunyikan ilmu yang dia belajar. Sehingga dia sanggup sembunyikan kebenaran, mempertahankan kebatilan kerana nak mendapat habuan dunia. Orang yang seperti ini lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, kata Nabi. Dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 175-176, orang yang berilmu yang perangai seperti ini, Allah sifatkan mereka macam anjing. Tahu anjing? Dog. Kena? Perangai dia. In tahmil alaihi yalhas atau tatruku yalhas. Kalau kamu halau mereka punya jelai lidah, mu biar pun tak halau pun jelai lidah juga. Hinanya ulama seperti ini, yang membeli ayat Allah dengan habuan dunia yang sedikit. Diumpamakan Allah macam anjing. Hamba halau pun jelai lidah, biar dak halau, membiarkan saja pun macam terus menjelaikan lidah. Pasal apa? Mengharapkan habuan. Ini keadaan yang berupa amaran daripada Allah. Wa iyaya fattaqun, dan kepada akulah saja hendaklah kamu bertakwa. Berhubung dengan ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan beli ayat aku dengan harga dunia yang sedikit. Ada sedikit perbahasan di kalangan ulama. Apakah guru-guru yang mengajar Quran boleh ambil upah? Secara zahir nampak macam jual ayat Quran, jual ilmu dengan upah ataupun ganjaran daripada harta benda dunia. Jumhur ulama di kalangan ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, Abu Thur, jumhur ulama mengatakan harus guru yang mengajar Al-Quran mengambil upah daripada pengajaran dia. Apatah lagi orang beri. Tak jadi kesalahan, bahkan harus. Berdasarkan satu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari yang sahih, Nabi pernah bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Bahawa sesungguhnya kitab Allah itulah, yakni mengajar kitab Allah itulah yang paling berhak untuk kamu mendapatkan ganjaran ataupun upah. Kata Nabi. Ekoran daripada sahabat jampi ru'yah, baca ayat Quran. Lalu satu kapung tu tok mulu dia, fungsi JKK dia patut diular. Mula-mula orang kapur tu tak apa nak layan dengan rombongan sahabat ni. Tak berapa nak pergi masuk, tak berapa nak pergi layan sebagai tetamu. Tiba-tiba ketua mereka patut diular. Lalu ada cadangan, barangkali ada baiknya kalau kita tanya, kumpulan sana nampak orang baik-baik je tu, kok ada hak boleh berobat. Lalu sahabat, seseorang yang menyertai rombongan tersebut pergi jumpa tengok. Lalu dia baca surah Fatihah dan tiup pada tempat di patu ular tu, tiba-tiba dengan izin Allah sembuh. Baca Fatihah. Lalu diludahkan di tempat terkena patukan ular tu, sembuh. Upahnya kambing. Tak ingat berapa ekor kambing. Ya. Di kalangan mereka tak agak-agak boleh terima dah ni. Ya. Akhirnya mereka ambil juga, bagi. Balik tanya Nabi, apa yang berlaku? Nabi kata, tak apa, ambil. Ya. Ambil. Tak ada masalah. Jadi timbullah di situ, dijadikan dalil daripada ulama, ya, berdasarkan hadis tadi, antara yang berhak untuk kamu ambil upah atau ganjaran ialah yang berkait dengan kitab Allah. Hanafi
hanya menyatakan makruh. Maknanya tak ada larangan di kalangan ulama. Asalkan ikhlas. Hak kata jual ayat Allah dengan harga ni, maksudnya sembunyikan ayat-ayat Allah. Kerana nak mendapatkan habuan dunia. Itu maksudnya. La tashtaru bi ayati thamanan qalila. Larangan jangan jual ayat Allah dengan harga dunia sedikit dengan maksud menyembunyikan ayat-ayat tersebut. Wallahu alam. Rasanya kita berhenti setakat tu dahulu. Kita akan sambung ayat yang seterusnya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan sehinggalah ayat-ayat selepas daripada itu, insya-Allah di kesempatan kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sebut dan bincangkan pada malam ini memberikan satu kefahaman kepada kita dan satu gambaran jelas yang datangnya sendiri daripada Allah, yang menggambarkan sikap satu bangsa manusia yang seharusnya kita berwaspada dan tidak berperangai seperti mereka. Kerana itu satu contoh yang buruk yang menjadi suatu gambaran inilah dinih manusia yang sememangnya tidak layak untuk menjadi khalifah dan memimpin manusia di atas muka bumi ini. Kita akan tengok ayat demi ayat kisah dan sikap perangai mereka yang Allah dedahkan melalui surah Al-Baqarah dan juga surah-surah yang lain yang kita boleh baca dan akan sampai di kesempatan kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.